Kita lihat belakang ini Masjid Hudaybiyah yang asal. Ini bukan masjid asal pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan dalam kitab sejarah dikatakan bahawa ini juga bukan posisi asalnya. Cuma ini dibina untuk kata orang tu as a makam, tempat yang pernah berlaku sesuatu sejarah. Bila kita sebut makam, dia bukan kubur, dia bukan makbarah, tetapi makam adalah tempat di mana pernah berdiri sesuatu yang penuh bersejarah. Ya, macam for example makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim bukan di depan Kaabah. Makbarahnya adalah di Palestin. Makam itu adalah tempat mana dikatakan di situ tempat berdirinya Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail untuk membina Kaabah Al-Syarif. Seperti mana kita tahu Kaabah itu sebenarnya adalah lebih besar dan dia adalah rectangle. Dan sekarang ni kecil, makin mengecil. Ya, kerana waktu banjir hampir semua, kalau tidak semua batu-batu daripada Kaabah itu masih waterless, hilang dah. Baik, maka di sini adalah kawasan Sumaisi. Berlaku satu pertempuran sejarah di mana berlaku sesuatu perkara yang menyayat hati umat Islam. 1394 tahun yang lalu, pada tahun 628 Masehi, bersamaan dengan 6 Hijrah, tahun ke-6 Hijrahnya baginda Rasul SAW daripada kota Mekah pergi ke Madinah. Pada tahun yang ke-6 tu, pada satu malam yang penuh dengan perasaan dan juga pada perasaan rindu pada Mekah, termimpilah sang Rasul SAW bahawa baginda SAW menziarahi kota Mekah kembali ke tanah kampung. Setelah 6 tahun lamanya tertinggalnya Rasul SAW daripada Mekah, akhirnya diungkapkan kepada para sahabat. Akhirnya yang sign up untuk ikut Rasul SAW bukan 200, bukan 300, tapi 1000 jumlah orangnya. Kalau kita 100, 3 bas, zaman Rasul SAW 1000, 30 bas. Ya, jadi 1000 orang mengikuti Rasul SAW daripada Madinah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah setelah 6 tahun meninggalkan bumi kota Mekah yang penuh dengan bersejarah dan cinta itu. Maka kembalilah Rasulullah SAW setengah jalan mengikuti jalan yang biasa Thariqul Hijrah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapat kabar berita bahawa pada saat itu dan ketika itu rupa-rupanya ada penyampai berita daripada kaum Quraisy, ya, yang telah sampaikan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, Muhammad dengan 1000 orang on the way datang Mekah. Kamu tak takut ke? Tapi dikatakan, tapi mereka datang semua pakai baju putih, tidak bersenjata, rindang kangkung. Bawa binatang, dan maka Abu Jahal dia appoint satu komander. Dan komander itu tak lain tak bukan adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan Khalid bin Walid memimpin 200 orang untuk tunggu bukan di sini tapi di Thariqul Hijrah, Babud Dukhul al-Makkah. Lagi satu jalan lah, ya. Dia tunggu kat sana, tunggu Rasul datang. Tetapi Rasul pun ada dia punya mata-mata. Kalaulah siapa tu si Abu Jahal ada spy, Rasulullah SAW ada special branch yang sampaikan ke Rasul, wahai Muhammad, hati-hati, 200 orang tengah tunggu kamu, penuh bersenjata. Jadi apa yang dilakukan? Rasulullah SAW dengan para sahabat mengambil jalan luar biasa. Mereka pusing, ikut jalan gunung, jalan tikus, jalan kucing, macam-macam jalan. Akhirnya sampai ke kawasan Sumaisi Hudaybiyah yang jarang orang ambil jalan ni. Kenapa orang tak ambil jalan ni? Jalan ni kering kontang, tak ada air. Sumaisi ni dikenali sebagai tanah mati. Tak ada apa-apa pun boleh hidup kat Sumaisi. Dan Rasulullah SAW membawa barang cuma sedikit saja. Bila sahabat tanya, kita nak bawa air banyak ke makanan banyak? Nabi kata, jangan penatkan diri. Kita bawa cukup sesuai dengan perjalanan kita saja. Rupa-rupanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jalan sana sampai sini, kena tahan pula tu. Tetapi pada ketika itu, Khalid bin Walid dengan hatinya yang lembut mengatakan apa? Diorang confirm penat, diorang confirm lelah. Yang 200 orang yang siap bersenjata tu, dia kata, jangan attack dulu. Dia cuma hantar 2 orang sahaja, Sahal bin Amru salah satunya, untuk tunggu di kawasan sini untuk menghentikan 1000 orang. Dan Rasulullah SAW berhenti. Dan mereka berhubung di sini, berhenti di sini sampai 3 hari 3 malam. Mengirimkan seorang sahabat masuk ke Mekah untuk negotiation. Kerana Rasulullah SAW masih percaya kepada diplomasi, ya, bukan kepada peperangan. Nabi tak pernah percaya pada peperangan. Nabi always percaya pada hiwar, negotiation, berbual dan sebagainya. Nabi adalah orang yang hatinya lembut, tak nak perang. Hatta dalam peperangan pun Nabi cuma kata, jangan, don't strike until you are struck. Never raise your sword until another person raise theirs against you. And when you do so, kill them abruptly. Jangan siksa mereka. Jadi itulah Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah initiate any perang, tapi membalas dan menjawab. Kalau diberi peperangan, Nabi tak akan mundur. Tapi Nabi tak akan, jom kita berperang. Never do so. Jadi di sini Rasulullah masih lagi mengadakan pemikirannya yang tak apa, kita diplomasi.
Sehinggakan antara 4 khulafa Rasyidin semua nak masuk. Abu Bakar nak masuk, Umar nak masuk, nak jumpa, nak berdiskusi dengan pembesar Quraisy. Akhirnya Rasul pilih Sayyidina Osman. Kenapa? Kalau Umar masuk, habis semua sembelih lah. Tapi Sayyidina Osman, dia orang dia relax. Kita kan hantar Ustaz Nafis lah dalam. Hantar Ustaz Nafis lah. Kalau hantar Haji Hanifah, habis. Kalau hantar Ustaz Fiza, tu pun dah nasi mandi. Ustaz Nafis dia hantar dalam. Sebab tu, Ustaz Nafis tak ada dengan kita. Kita dalam lah, perempuan Quran. Naik balik. Maaf Ustaz Nafis. Tadi dikirimkan Sayyidina Osman untuk berbual dan katakan jangan berperang dan sebagainya. Akhirnya 3 hari 3 malam tertahan Sayyidina Osman. Sehingga datang desas-desus bahawanya Osman dah dibunuh, Osman dah mati. Maka pada ketika itu, bukan di kawasan sini, ada tinggal satu pokok, ada satu syajarah, di mana Rasulullah SAW begitu sedih, hiba, dan pada waktu yang sama marah, penuh perasaan. Rasulullah terpegang pokok tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku akan membalas kematian Osman. Demi Allah, aku akan membalas kematian Osman. Demi Allah, aku akan membalas kematian Osman. Dalam keadaan Rasulullah SAW memegang pokok itu, badan badan baginda bergetar sedikit kerana marah, kerana sedih. Akhirnya sahabat datang nak mewujud, ya. Jadi mereka pegang tangan Rasulullah SAW, ada yang pegang bahu Rasulullah SAW. Dan ini bersambung sehingga ke akhir sahabat yang ada kat situ. Sehinggakan itu adalah satu istilah dipanggil bai'at. Bai'at ni apa? Satu perjanjian bersama-sama, an oath of brotherhood, untuk menebus kematian Sayyidina Osman. Tetapi pada saat itu Osman tak meninggal, tak dibunuh. Cuma orang Quraisy dia delay. Kalau kita pergi Palestin Baitul Maqdis, kita sampai kat Dinya Custom, kita kena tahan dengan Dinya Custom. Dia tanya custom dia, how long? Dia kata 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 day kita tunggu gambar. 1 day kita dah marah. Sayyidina Osman 3 day 3 night. Tak termasuk lunch, dinner dan breakfast. Jadi Rasulullah SAW rasa sedih kerana saking percaya ataupun terdengar desas-desus Osman dah dibunuh. Maka berlakulah di sana Bai'at Ar-Ridwan. Nah, oleh kerana itu, yang menjaga pintu antaranya adalah Sahal bin Amr. Dia kata dia tengok takut kerana dia kata Muhammad dah pegang pokok, badan dah menggigil, semua sahabat dah pegang Nabi Muhammad. Orang Islam betul-betul marah ni. Diorang betul-betul marah. You cannot stop an angry troop. Akhirnya dia bilang Quraisy, kata kau bebaskan Osman cepat-cepat. Kau bebaskan Osman cepat-cepat. Lepas tu, dah jangan perang, jangan perang. Orang Islam kau dah marah ni buruk. Dan Nabi Muhammad dah marah. Tak pernah dia nampak Nabi Muhammad marah macam gitu. Jadi akhirnya orang pembesar Quraisy keluar dan mereka buatlah perjanjian Hudaibiyah. Di mana pada ketika itu antara perkaranya adalah sekatan, ya, sekatan peperangan, sekatan apa nama dia tu, alat-alat peperangan. Kalau nak masuk tak boleh bawa weapon dan sebagainya. Dan pada ketika itu orang Islam tak boleh, bukanlah masjid tempat ni tu. Ini dikira sebagai dorai ataupun makam, sebagai petanda dan sebagai tempat je lah. Dikatakan oleh guru-guru saya bila saya belajar sirah adalah dia dekat dengan bab Al-Hudaibiyah. Bab Hudaibiyah ataupun pintu masuk Hudaibiyah, nanti dalam bahas masing-masing Ustaz akan tunjukkan, dia ada satu batu yang lama menunjukkan bahawa itu adalah garisan hudud Mekah. Jadi dikatakan oleh guru saya, daripada hudud Mekah itu dia adalah a few hundred meters away. Kalau ikut rombongan Masyayikh Syria, diorang tak berhenti sini, diorang cuma mikat, lepas tu diorang berhenti kat depan lagi. Tapi tak ada apa-apa kat sana. Ada camp macam camp polis sajalah. Jadi dekat depan sana lah. Jadi Masyayikh saya kata sebenarnya dia tak berapa jauh daripada Bab Al-Hudaibiyah. Kenapa tak berapa jauh? Kerana daripada tempat mana Rasulullah SAW berwukuf berhenti dengan para sahabat, daripada situ Nazrah ilal bab, dia boleh nampak bab dan penjaga-penjaga yang jaga pintu Hudaibiyah. Kalau kat sini kita diri, tengok tak nampak jauh. Ada dekat 1 kilometer ada sampai bab sana. 2 kilo. 2 kilometer jauh sangat ke depan lagi. Jadi Rasulullah SAW di mana dia berhenti, bagi dia berhenti dengan para sahabat, dia boleh nampak penjaga-penjaga pintu Hudaibiyah. Sehingga kan mereka berhenti jauh sikit, tak nak ganggu lah. Nah, di sini juga berlakunya mukjizat Nabi SAW. Antara mukjizat Nabi SAW adalah seperti mana saya katakan, Shumaisi ni adalah tempat yang kering kontan, tandus. Sehingga kan ujian Nabi pada ketika itu adalah dia punya jemaah, package dia tu ada yang mengamuk marah. Contohlah nanti kita balik hotel, tak ada lunch, tak ada dinner. Agak-agak you marah tak? Kita tak marah dengan ustaz, kita marah dengan hotel. Kesian lah Januar akan marah ustaz. Biasalah kita, saya marah-marah, betul tak? Pada ketika itu sahabat pun marah. Semua cakap apa? Heleh, macam faham lah Muhammad ni. Kita cakap bawa air lebih tak nak, bawa makanan lebih tak nak. Paling confident boleh masuk cepat-cepat. Rasul bukannya tahu ini adalah sekatan yang berlaku.
Jadi ada di kalangan 1000 jemaah sahabat tu, ada yang mula desas-desus. Betul faham adik ni. Betul. Eleh aja gitulah kurang lebih. Tapi orang cakap, orang Arab tak cakap eleh. Mungkin kita tak tahu. Tetapi pada ketika itu disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Muhammad, wahai Rasul, ada jemaah kita, ada para sahabat yang dah mula marah ya Rasulullah. Kenapa? Tanya Nabi. Air tak ada, makanan tak ada dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW membawa mereka ke satu tempat, bukan tempat ini, ya. Rasulullah kata, mana anak panah? Rasulullah ambil anak panah, Rasulullah baca doa, dan kemudian Rasulullah SAW pacak panah itu. Ada dua cerita. Saya kongsikan kedua-duanya. Ya. Satu cerita adalah Rasulullah ambil anak panah, pacak ke bumi, air keluar tanpa henti. Itu cerita pertama. Air keluar tanpa henti sehinggakan semua 1000 orang tu cakap dapat air. Sampai air dah cukup dengan persimpanan, Rasulullah cabut anak panah tu, air habis. Cerita yang kedua, yang lebih asah dan lebih banyak cerita yang dikongsikan oleh para ulama ataupun para guru-guru saya adalah ada sebuah perigi buta. Rasulullah ambil tangannya dan Rasulullah masukkan ke dalam perigi buta tu sehinggakan air mengalir daripada jari jemari Rasulullah SAW hingga penuh perigi tersebut, dan perigi tu diambil airnya, diminum, dibuat apa-apa, disimpan sehinggakan Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, semua 1000 dah dapat air? Dah ya Rasulullah. Rasulullah keluarkan tangannya, maka habislah air itu. Ini antara mukjizatnya Rasul SAW, sehingga tenanglah hati sahabat pada ketika itu dan tak ada yang mempunyai perasaan marah ataupun fitnah kepada Rasul SAW. Antara mukjizat Allah SWT yang mukjizat Rasul SAW yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sebagai penutup cerita, apa yang dapat kita belajar di Hudaibiyah? Pertama, kesabaran. Kedua, kita harus ingat ni tuan-tuan puan-puan, kalimat yang selalu diajarkan oleh guru saya, nahnu nufakir, Allah yudabbir. We can plan, but Allah is the master planner. Kita boleh macam-macam kita buat, tetapi kalau Allah tak izinkan, maka tidak akan berlaku sama sekali. Nahnu nufakir, Allah yudabbir. Ketiga, always trust your ulul amri. Percayalah kepada ketua-ketua kita, baik asatizah kita, pembesar-pembesar kita. Kalau di konteks kehidupan kita di negara kita, pembesar-pembesar kerajaan kita. Lagi mana mereka tu tidak bersikap zalim, ya, ataupun mengancam keamanan kehidupan kita, maka kita wajib mentaati mereka. Ini adalah satu perintah daripada Allah dalam Al-Quran juga, ulil amri minkum. Dan mereka terjatuh dalam kategori seperti itu. Maka di sini kita belajar, jangan kita menyangkal orang-orang pembesar kita, orang-orang tua kita. Rasul SAW, hatta Rasul disangkal oleh para sahabat yang ikutnya. Jadi itu antara pelajaran-pelajaran yang berlaku. Yang keempat adalah terus bersabar. Setiap ujian ada jawapan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi itu penting. Yang kelima, jika kita nak sukses in our life, alaikum bil jamaah. Lakukan setiap benda tu secara berjemaah, bersatu padu. Selagi mana umat tak bersatu padu, selagi itulah kita akan berpecah belah. Ya? Jadi insya-Allah ni antara pengajaran, kesimpulan yang menyayat hati daripada Hudaibiyah Asy-Syumaisi ini. Semoga ia mendatangkan insya-Allah pelajaran yang mendalam buat diri kita, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar setelah kita mendengarkan kisah ibrah ini insya-Allah. Ya, jadi dipersilakan untuk menziarahi Masjid Hudaibiyah yang lama. Tapi ini bukan Masjid Bai'at Ridwan. Ya, dikatakan ini dibinalah, mana ada batu-batu macam ni zaman dulu. Ya, dan ini bukan juga pokok apa tu nama dia tu Bai'at Ridwan. Tempatnya depan lagi sikit. Ini cuma monumen saja. Jadi nak ambil gambar boleh. Ini masjid lama, ini masjid baru. Ya. Jadi itu saja, sekian. Ambil 5 minit, 10 minit. Kita ambil gambar dulu boleh? Di sana. Okey, semuanya ke sana menghadap saya. Cuma diri kat masjid tu menghadap saya. Kita ambil gambar daripada sini nanti. No longer around. No longer around. I am curious. Why a lot of Islamic people go to Alright. You know, because like if you go to Rome, You know, there's a lot, right? Yeah. Unlike Turkey, Yemen, where they preserve historical sites, in Saudi, they have a reason why they do not want to preserve historical sites. Because people would come and people would do funny things. And because of that, they decided not to have such monuments. You know, in apa tu, kubur Abakek, dia dulu macam kubur dekat Yaman, kat Singapore. Kubur-kubur wali-wali semua ada macam like a masjid, like a house, mausoleum. But then they destroyed it. Why? Because people come
And instead of praying to Allah, they ask for the faith. Yeah. Alhamdulillah, pengisian daripada tentang sejarah Hudaybiyah sudah selesai. Kita akan ambil sesi gambar. Di belakang ada tempat pembangunan masjid kuno. Ini namanya Perjanjian Hudaybiyah. Something like that. Oke, siap. Senyum. Buka, Mas. Jempol. Jempol. 1, 2, 3. Wah. Oke, 1, 2, 3. Jempol atas, travel connect. Travel connect. Travel connect. Sesungguhnya travel connect. Lagi. Oke, semuanya sudah selesai pengambilan video. Jangan dibawa balik batu ni semua, jangan bawa balik batu dengan Arab. Tinggalkan saja. Bersama Al-Ustaz Fizar Zainal itu berada di pelaksanaan daripada ziarah dari kota Makkah Al-Mukarramah pada pagi hari ini, hari Ahad. Mudah-mudahan kita semua mendapat pelajaran yang sangat berarti dari tentang Perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan semua bisa melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji dan berjalan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian semua channel saya Muhammad Amin Syahid. Dari kota Makkah Al-Mukarramah saya mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.